Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang tuduhan bahawasanya Parti Pribumi Bersatu telah terima 4.5 bilion dana pilihan raya untuk pilihan raya baru-baru ini. Mengikut UMNO, Barisan Nasional kalah pilihan raya dengan begitu teruk oleh kerana Parti Pribumi Bersatu ataupun Perikatan Nasional telah membelanja sebanyak 4.5 bilion untuk pilihan raya. UMNO tidak ada duit untuk nak belanja begitu banyak. Jadi oleh kerana Perikatan Nasional ada 4.5 bilion, Barisan Nasional tak ada, 1 bilion pun tak ada, maka Barisan Nasional kalah. Oleh kerana Barisan Nasional tidak belanja juga 4.5 bilion untuk dana pilihan raya. Kenyataan penuh ni tentang dana 4.5 bilion yang diterima oleh Parti Pribumi Bersatu boleh dibaca di Malaysia Today, tapi saya nak baca 2 paragraf sahaja. Tular cerita seorang CEO syarikat yang juga timbalan ketua bahagian Bersatu ditahan riman oleh SPRM untuk membantu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan 92.5 bilion, 92.5 bilion dana pakej rangsangan ekonomi. Cerita yang tersebar mengatakan antara 3% hingga 5% dari dana itu disalurkan ke dalam akaun Parti Bersatu. Maka spekulasi dibuat kononnya Bersatu telah terima 4.5 bilion wang rasuah, 4.5 bilion kickback. Jadi benarlah Bersatu belanja. Jadi benarlah Bersatu berbelanja besar semasa PRU 15, hasil wang haram, dan benarlah juga dakwaan Perdana Menteri PM10 yang dana pakej rangsangan ekonomi semasa COVID telah diseleweng. Dia panjang ni, 3 muka surat. So you boleh bacalah the whole thing dekat laman Malaysia Today. Ringkas cerita, 92.5 bilion duit untuk projek kerajaan telah diseleweng dan diberi kepada kroni tertentu, negotiated tanpa tender. Ini semua kontrak negotiated, diberi kepada kroni-kroni Parti Bersatu dan juga keluarga Muhyiddin Yassin, dan 3 hingga 5%, iaitu berjumlah lebih kurang 4.5 bilion ringgit, 4.5 bilion ringgit telah di kickback kepada parti untuk diguna dalam pilihan raya baru ini, PRU 15. This is a very serious allegation. Seorang dah ditangkap, timbalan ketua bahagian Bersatu, yang juga seorang CEO satu syarikat, beneficiary ataupun yang telah menerima projek-projek bernilai 92.5 juta, dan 92.5 juta tu di antara 3 hingga 5% dibagi balik komisen kepada Parti Pribumi Bersatu untuk dana pilihan raya baru ini. Okey. Beberapa orang lagi akan ditangkap, kroni, orang-orang pemimpin-pemimpin Parti Bersatu, termasuk ahli keluarga Muhyiddin Yassin, kronis, party leaders, family members of Muhyiddin akan ditangkap dan akan dibawa ke mahkamah untuk diriman, dan siasatan masih berjalan. Ringkas cerita, siasatan ini melibatkan rasuah
4.5 bilion, agihan kontrak sebanyak 92.5 bilion, negotiated tanpa tender, dan involvement atau kaitan keluarga Muhyiddin, termasuk kawan-kawan dan kroni-kroni bukan saja Muhyiddin tapi pemimpin-pemimpin parti yang lain, termasuk dikatakan Hamzah Zainuddin, di mana banyak kroni dia juga mendapat kontrak dengan bagi kickback juga kepada parti. So orang ni semua akan disiasat, kemudian kalau didapati ada kes, mereka akan di-charge di mahkamah. Tapi yang penting, this is the very interesting thing, ramai dari diorang ni akan diugut. Mereka akan diugut, iaitu mereka akan di-charge atas jenayah unless diorang dedahkan apa sebenar berlaku. Apa sebenar berlaku ialah mereka diarah oleh pemimpin Parti Bersatu untuk negotiate semua kontrak-kontrak ini. Kontraktor-kontraktor yang mendapat kontrak ini, mendapat kontrak negotiated tanpa tender ini, disuruh maknanya bayar komisen 3 hingga 5% kepada pemimpin-pemimpin parti, dan duit ni diagih atau diguna untuk pilihan raya baru ini. So duit rasuah, cara kontrak diberi pun tak ikut syarat, iaitu negotiated tanpa tender, dan beberapa kroni dan keluarga pemimpin-pemimpin termasuk keluarga Muhyiddin terlibat di dalam penyelewengan tersebut. Dan sekira mereka ni mendedahkan cerita sebenar, kononnya lah cerita sebenar, dan pemimpin-pemimpin atasan termasuk Muhyiddin dan termasuk pemimpin PAS, sebab PAS pun dikatakan terima sebahagian dari duit tersebut, maka pemimpin atasan PAS dan juga Bersatu boleh ditangkap dan didakwa. Dan mereka yang ditangkap, orang yang Anwar Ibrahim semalam kata ikan bilis, ataupun apa kemarin dulu Anwar kata ikan bilis. Ikan bilis ini akan diugut untuk nak menjadi saksi kepada ikan jerung. So sekarang ni dalam proses menangkap, ini Anwar yang cakap lah. Kalau tak salah 2 hari dulu Anwar kata mereka banyak lagi ikan bilis akan ditangkap. Ikan bilis ni yang akan ditangkap yang terlibat dengan projek 92.5 bilion dan yang juga terlibat di dalam negotiate dan collect commission 3 hingga 5% dan salur duit tu sebanyak 4.5 bilion ringgit kepada parti, kepada perikatan, maka ikan bilis ni akan dicekup dan akan disuruh menjadi saksi. Kalau mereka menjadi saksi, mereka tidak akan di-charge dan tidak akan dimasukkan ke dalam penjara. Yang mereka nak bukan ikan bilis, mereka nak jerung, ikan jerung, the sharks. Dan sharks ni akan ditangkap mengguna ikan bilis, ugutan kepada ikan bilis. Dan inilah maknanya kenyataan Anwar sendiri. Banyak lagi ikan bilis akan ditangkap dan jerung ni akan akhirnya ditangkap dan disumbat ke dalam penjara. Tapi yang lebih aneh, lebih interesting, bermaknanya 160 lebih calon dari Parti Pribumi, Perikatan Nasional, iaitu Parti Pribumi dan PAS, yang menang 74, yang bertanding 160 lebih. Mereka telah belanja, kalau ikut kepada tuduhan, mereka telah belanja lebih kurang 260 juta, 260 million tiap-tiap satu calon. Kita average lah pro rata. So kalau satu calon dari 160 lebih calon tadi, kalau mereka belanja 260 juta, ini jauh melebihi hak yang dibenar. Hak yang dibenar ialah 200,000. The limit is 200,000. Tapi mereka belanja 260 juta. So semua calon ni 74 calon
Perikatan Nasional, boleh disqualify. They can be disqualified dan ditendang keluar, and 74 pilihan raya kecil boleh diadakan di kawasan-kawasan yang sekarang sorry, batuk teruk ni, yang sekarang dipegang oleh Perikatan Nasional. So dia melibatkan juga disqualifying 74 calon ahli parlimen dan oleh kerana PAS dan Bersatu terlibat dengan jenayah dan guna duit haram, duit jenayah untuk pilihan raya, maka PAS dengan Bersatu boleh diregister, diharapkan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.